Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-25 siri Ultraman Deca. So akhirnya kita dah sampai ke episod terakhir, episod penghujung, episod penutup siri Ultraman Deca. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu kepada korang, dalam episod kali ni tak ada jawapan kepada persoalan tentang macam mana kuasa cahaya Ultraman Deca tu boleh wujud. So korang janganlah berharap tinggi sangat dalam episod kali ni. So dalam episod kali ni dimulakan dengan menunjukkan babak di mana ada satu perbincangan yang sedang berlaku di antara Kengo, Ryumon, Kirino dan juga Hanejiro di dalam sebuah bilik. Dalam bilik tu Kengo telah menceritakan tentang bagaimana Mother Spherosaurus ni boleh tahu cerita pasal tenaga Eternity Core. Kengo cakap masa dia bertarung bersama-sama dengan Kanata kat bulan dalam episod sebelum-sebelum ni, askar-askar The Sphere pernah melekat kat badan dia. Dan bila askar-askar The Sphere ni dah melekat kat badan dia, memori dia telah diserap oleh askar-askar The Sphere. Dan dalam memori tu ada cerita tentang Eternity Core. So that's why Mother Spherosaurus tu boleh tahu pasal tenaga Eternity Core. Lepas tu Ryumon pun menyampuk, macam mana pula Mother Spherosaurus boleh sampai dekat Eternity Core tu untuk ambil tenaga Eternity Core pula? Sebabnya pintu gerbang ke Eternity Core tu dah tak ada. Lepas tu part ni Hanejiro pula explain. Dia kata Mother Spherosaurus ni adalah makhluk yang boleh merentasi masa dan juga ruang. So dia boleh pergi ke mana-mana yang dia nak, dan sebab itulah dia boleh sampai ke Eternity Core untuk serap tenaga Eternity Core. Dan dalam babak tu juga ada diceritakan tentang macam mana Kanata ni dia boleh tumbuh corak-corak The Sphere kat tangan dia, kat muka dia, kat badan dia. Tapi penerangan daripada Hanejiro tu macam tak berapa nak clear sangat tau. Aku pun tak faham tau macam mana Kanata boleh dapat sel-sel The Sphere kat badan dia tu. Aku memang tak faham. So kalau korang faham, tolong ceritakan semula kat dalam ruangan komen. Aku tengok banyak kali pun aku macam mana macam tak faham je. So kalau korang faham, korang boleh ceritakan kat ruangan komen lah. Alright, so masa tengah duk bincang-bincang ni, tiba-tiba Kanata pun muncul lah. Kanata dia baru lepas dapat rawatan dan dia muncul dalam keadaan bersemangat. Dia kata dia tak sabar nak kalahkan Mother Spherosaurus. Lepas tu Ryumon cakap lah, macam mana kau nak kalahkan? Kita ni kelemahan pasal dia pun kita tak tahu. Lepas tu Kanata berkata tak apa, Agams dah pernah bagi tahu dia tentang kelemahan Mother Spherosaurus. Jadi semua ahli pasukan Guard Select ni pun berkumpul lah dekat pusat kawalan dalam Nusai Dese. Ada sekali masa tu ada Captain Muraoshi ada, timbalan Captain Kaizaki pun ada, Kengo pun ada, semua orang lah ada, senang cerita. Dan Ryumon pun dia berjumpa lah dengan Captain Muraoshi. Dia bagilah Face Riser kepada Captain Muraoshi dan dia kata dalam Face Riser yang digunakan oleh Agams untuk kontrol Terra Facer tu ada info tentang kelemahan Mother Spherosaurus. Kelemahan Mother Spherosaurus ni sebenarnya terletak dekat dia punya teras. Teras ni dekat dia punya tengah-tengah tu lah, yang bulat warna biru tu. So kalau dapat musnahkan teras tu, maka Mother Spherosaurus boleh dimusnahkan. Tapi Captain Muraoshi dia macam ragu-ragu lah, boleh ke kita nak musnahkan Mother Spherosaurus tu, sebab Mother Spherosaurus tu kuat gila dan kelengkapan yang ada pun tak cukup untuk kalahkan Mother Spherosaurus tu. Tapi Ryumon cakap jangan risau, dengan kerjasama Ultraman Deca, Ultraman Trigger, lepas tu dia kata Guts Hawk dengan Guts Falcon pun dah dibaiki, Terra Facer pun ada. Terra Facer tak musnah rupanya pada masa tu, masih lagi ada cuma perlu dibaiki sedikit. So Ryumon kata semua tu kalau kita bekerja bersama-sama, kita mungkin akan berjaya mengalahkan Mother Spherosaurus. Pada waktu tu juga Kanata pun mengakulah kepada Captain Muraoshi dan timbalan Captain Kaizaki bahawa dia adalah Ultraman Deca. Dan pada waktu tu juga Kengo juga telah, orang kata apa, dipecahkan rahsianya oleh Kanata, di mana Kanata kata bukan dipecahkan oleh Kanata, sebab masa Ryumon dia tunjukkan dia punya perancangan macam mana nak kalahkan si Mother Spherosaurus tu. Dalam perancangan tu ada bagi tahu yang Kengo adalah Ultraman Trigger. So terkejut lagi sekali. Mula Captain Muraoshi dan timbalan Captain Kaizaki dah terkejut bila dapat tahu yang si Kanata tu adalah Ultraman Deca. Lepas tu diorang terkejut sekali lagi bila diorang tahu yang Kengo Manaka tu adalah Ultraman Trigger. Tapi masa babak tu macam kelakar gila lah, sebab si Kanata ni boleh macam happy kan. Yeay, diorang dah tahu Kengo ni Ultraman Trigger. Lepas tu Kengo tu macam kelang kabut, saya sebenarnya tak setuju dengan orang kata apa pendedahan ini. Lepas tu Kanata pun boleh cakap tak apa, Smairu macam hampir macam apa benda. Tapi memang kelakar lah. Part tu okey lah, masa orang kata kira diorang dalam keadaan tension macam tu, diorang masih lagi boleh bertenang lah. So
bila Ryumon pun dah cerita pasal dia punya perancangan macam mana nak kalahkan Mother Spherosaurus, maka Captain Muraoshi pun orang kata apa macam memberi kebenaran lah untuk pasukan Guard Select melaksanakan perancangan tersebut. Dan dia siap, Captain Muraoshi siap cakap dekat Ryumon, okey, laksanakan rancangan ni wahai timbalan Captain Ryumon. Oh, bangga lah Ryumon. Tapi Ryumon ni dia memang orang engineer, so layak lah untuk dia jadi pemimpin, dan dia ni seorang yang tegas kan. Okay, so dia orang ni pun start lah orang kata apa untuk melaksanakan operasi untuk mengalahkan Mother Spherosaurus lah. So Kirino ni dia bawa Guards Falcon, Ryumon dia bawa Guards Hawk, lepas tu Hanejiro akan kawal Terraphaser. Dan masa tu Nusei Dese masih lagi belum diperbaiki sepenuhnya. So masa tu kita tengok macam Nusei Dese tak diberikan sebarang tugas lah. Alright, lepas tu Kengo dia akan menumpang dalam Guards Hawk. Sebab apa? Nanti aku cerita lah. So diorang ni pun keluar mulakan serangan, Guards Hawk dengan Guards Falcon mulakan serangan menuju ke arah Mother Spherosaurus. Tapi masa nak pergi ke arah Mother Spherosaurus ni, askar-askar The Sphere telah datang mengganggu lah. So tak sempat lah diorang ni nak sampai ke Mother Spherosaurus. Pada waktu tu si Ryumon pun dia mengarahkan Kengo untuk bertukar menjadi Ultraman Trigger. So Kengo pun bertukarlah menjadi Ultraman Trigger, Glitter Trigger Eternity, dan dia muncul betul-betul kat depan Mother Spherosaurus. Lepas tu dia pergi pegang teras Mother Spherosaurus tu dan dia sedut tenaga Eternity Core. Sedut berjaya sedut sampai habis, walaupun masa tu Trigger kena serang. Bila dah sedut sampai habis, Trigger lompat ke udara, Kengo jerit Kanata pun datang berlari-lari lompat ke udara. Dan pada waktu tu kita boleh tengok Ultraman Glitter pula, Ultraman Trigger dia transfer kuasa tenaga Eternity Core kepada Kanata. Dan bila dia transfer tenaga tu, pada waktu tu Ultra Deflatia muncul semula, dan Kanata pun berubahlah menjadi Ultraman Decker. So kat situ kita dapat tahulah jawapan akhirnya. Sebab sebelum ni ada yang cakap yang Ultraman Kanata akan berubah menjadi Ultraman Decker menggunakan Guard Spark Lens, sebab Bandai ada keluarkan Hyper Key yang ada gambar Ultraman Decker. Dan rupa-rupanya kita boleh tengok Kanata bertukar menggunakan Ultra Deflatia yang muncul semula dengan bantuan tenaga daripada Eternity Core. Lepas tu yang paling best sekali, dia terus bertukar menjadi Ultraman Decker Dynamic Type tanpa pakai Dimension Card Dynamic pun. So pada waktu tu kita boleh tengok Decker bergabung tenaga dengan Terraphaser. Diorang pun semua serang lah, orang kata apa, Mother Spherosaurus tu bertubi-tubi. Pada waktu tu aku ingatkan diorang ni dah boleh menang tapi masa tu awal lagi. So aku macam takkanlah Subu Raya ni nak bagi kemenangan mudah pula. Tengok-tengok Mother Spherosaurus berjaya melawan semula dan menyebabkan orang kata apa, serangan-serangan diorang ni semua tak menjadi lah. Lepas tu Ultraman Decker Dynamic Type tu siap berubah semula menjadi Ultraman Decker Flash Type, dan dia punya color timer pun dah start berkelip-kelip. Lepas tu Mother Spherosaurus masa tu macam dah mengamuk. Dia lepaskan satu serangan di mana serangan tu menyebabkan keluarnya banyak gila askar-askar The Sphere. Dan askar-askar The Sphere ni pula telah pergi melekat kat setiap orang kata apa peralatan tim Guard Select tu. Peralatan tu Terraphaser, Nusei Dese, Guards Hawk, Guards Falcon, dan Ultraman Decker pun kena kata apa melekat juga dengan askar-askar The Sphere tu. Dan bila askar-askar The Sphere tu dah orang kata apa melekat kat diorang tu semua diorang ni termasuk dalam satu dimensi yang aku boleh kata macam dimensi The Sphere lah. Semua orang ni Kanata, Ryumon, Kirino, Captain Muraoshi, timbalan Captain Kaizaki, Hanejiro, okay, diorang semua termasuk dalam dimensi The Sphere tu. Dan masa diorang berada dalam dimensi The Sphere tu, kita boleh dengar suara tau. Suara tu macam suara perempuan, tapi suara tu mewakili makhluk The Sphere ni sendiri. Dan makhluk The Sphere ni pun menceritakan tentang kenapa diorang buat yang apa diorang buat sekarang lah. Maksudnya diorang pergi sedut tenaga kat planet lain lah, kata musnahkan planet lain lah. Rupanya motif diorang ialah diorang nak menggabungkan, menyatukan semua makhluk yang ada ke alam semesta ni supaya alam semesta ni menjadi aman dan damai. Kiranya macam dalam satu alam semesta ni akan hanya ada satu orang je yang wujud, hanya ada satu makhluk saja yang wujud. So takkan ada lagi orang kata apa perbalahan ke, pergaduhan ke apa. Tak ada, semua benda takkan terjadi. Itu orang kata apa impian makhluk yang bernama The Sphere ni. Tapi
Kanata tak bersetuju lah, sebab benda tu seolah-olah macam orang kata kalau kena buat A, buat A. Kanata tak setuju lah benda tu, sebab bagi Kanata dia kata manusia ni ada kebebasan untuk memilih masa depan dia orang sendiri dan tak perlu ditentukan oleh benda lain, iaitu The Sphere. So bila Kanata cakap macam tu, dia pun jadi bersemangat semula, dan bila dia bersemangat, kawan-kawan dia yang lain terperangkap dalam dimensi The Sphere tu pun turut bersemangat semula, dan menyebabkan diorang akhirnya terbebas keluar dari dimensi The Sphere. Dan bila diorang terbebas keluar, diorang pun sama-sama lancarkan satu serangan tepat menuju ke teras Mother Spherosaurus. Mula Guts Hawk dengan Guts Falcon yang dah bergabung jadi Guts Griffon tembak dekat teras tu. Lepas tu Nusedese pula tembak kat teras tu juga. Lepas tu Terrafacer diguna TR Mega Buster tembak dekat teras tu dan menyebabkan teras kat badan Mother Spherosaurus tu dah mula retak. Dan akhir sekali Ultraman Decker pula dia lepaskan pancaran Selgen dia, dan aku rasa ni pancaran Selgen dia yang paling kuat tepat kat arah teras Mother Spherosaurus tu, dan akhirnya menyebabkan Mother Spherosaurus ni pun meletup, hancur, musnah. So akhirnya pasukan Guts Select, Ultraman Decker, Kengo berjaya memusnahkan Mother Spherosaurus. Lepas tu Decker pun berubah semula menjadi Kanata, dan dia pun berjumpalah dengan Kengo, dan Kanata cakap kat Kengo dia pun masih lagi belum temui jawapan dia kenapa dia memperjuangkan benda yang sedang dia buat sekarang ni. Sebab macam Kengo kan dia punya kata apa, tema perjuangan dia ialah nak buat semua orang tersenyum kan. Tapi macam Kanata ni dia masih lagi blur lah tentang kenapa dia buat semua benda ni. Tapi lepas tu ahli pasukan Guts Select yang lain pun berkumpul, jumpa balik dengan Kengo dan Kanata. Dan lepas tu sebelum tu Kanata pun ada nampak ni macam bayangan lah Agams dan juga isteri dia Lelia. Dan masa tu rupanya barulah kita tahu yang Agams ni memang betul-betul dah mati rupanya. Okay, tapi Kanata dia nampak lah yang Agams tu nampak happy lah bersama-sama dengan isteri dia. Aduh, tak sangka gila Agams tu mati. Aku ingatkan Agams tu tak mati kan. Tak apa lah, tapi nak buat macam mana kan, Agams kena dimatikan. So lepas dah berkumpul Kanata, Kengo dengan ahli pasukan Guts Select yang lain, diorang tengok kat langit, tengok-tengok banyak gila kapal angkasa bumi yang telah pulang dari planet Mare. Sebab masa Mother Spherosaurus tu meletup, semua askar The Sphere lenyap macam tu. Kapal induk askar The Sphere pun lenyap. Malah yang ada dekat Marih pun, askar-askar The Sphere yang ada dekat Marih pun turut lenyap. So that's why penghadang The Sphere tu pun dah hilang. So dapatlah orang kata apa, penduduk bumi yang berada kat planet Marih tu pulang semula ke bumi. Dan kat situ berakhirlah episod ke-15 episod ke-25 siri Ultraman Decker. Tapi kisah tentang Ultraman Decker ni belum tamat lagi tau. Sebab pada 23 Februari 2023 akan keluar Ultraman Decker The Movie yang bertajuk Journey to the Beyond kot, kalau tak silap aku. So tak berakhir lagi kisah Ultraman Decker ni, tak berakhir lagi. Sebab macam aku cakap, kita tak dapat lagi jawapan kepada persoalan macam mana kuasa cahaya Ultraman Decker ni boleh wujud. So aku harap jawapan tu kita boleh dapat dalam movie Ultraman Decker tu nanti. Okay, pasal movie Ultraman Decker tu nanti aku akan buat video ringkas sikit menceritakan tentang apa yang bakal berlaku dalam movie Ultraman Decker tu. Apa pun aku merasakan siri Ultraman Decker ni adalah siri yang sesedap siri Ultraman Z. Serius, diorang Suburaya ni berjaya menutup balik kelemahan yang ada dalam siri Ultraman Trigger sebelum ni, yang orang kata pun mendapat feedback yang kurang bagus di kalangan peminat-peminat Ultraman. Untuk episod yang terakhir ni juga aku ada bersetuju dengan ada segelintir peminat-peminat siri Ultraman Decker ni yang mengatakan bahawa pertarungan Decker dengan Terrafacer Mother Spherosaurus ni tak berapa nak epic sangat. Dia macam pertarungan yang biasa-biasa dengan raksasa yang lain. So sangat simple. Sebab bagi aku pertarungan yang paling epic ialah antara Decker dan juga Terrafacer sampai berlubang-lubang bandar tempat dia orang berlawan tu. Itu pertarungan yang paling epic. Episod keberapa aku tak ingat. Tapi itu antara pertarungan yang sangat best berbanding dengan episod terakhir ni. Ni episod penutup ni, tapi dia punya pertarungan tu alamak macam terlalu santai kot, terlalu relax sangat. Dah lah. Lepas tu dengan tak ada jawapan kepada persoalan pasal macam mana Ultraman Decker tu boleh wujud kuasa cahaya Ultraman Decker tu boleh wujud. So macam agak macam kecewa sikit tapi tak ada masalah sangat sebab episod-episod sebelum ni pun dah cantik sangat. So tak kisahlah, cuma tu lah pertarungan tu tak berapa nak best sangat. Alright, so itu je benda yang dah berlaku dalam episod yang ke-25 siri Ultraman Decker.